أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau hak Jawi muka surat 2, hak Umi muka surat 8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du. Terjemahan dia, dan kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, dan kemudian daripada selawat dan salam. Ini nak masuk kepada pembicaraan kita. Maka inilah satu risalah yang kecil. Satu risalah yang kecil. Satu risalah yang kecil ni dengan makna kitab yang kecil. Itu risalah. Kita sebut kata risalah ni macam saklar-saklar gitulah risalah tau. Bagi risalah. Risalah ni hak selar-dolar tu lah. Dia risalah ni bukan saklar tu. Risalah ni makna apa? Kitab yang kecil. Itu makna risalah. Walaupun kitab ni kecil, tapi makna dia banyak. Makna dia panjang. Cuma kitab kecil, lafaz dia kecil, tapi pengertian dia luas. Inilah satu risalah yang kecil. Risalah ni pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Kitab kecil ni pada menyatakan barang yang tak dapat tiada, barang yang tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Dua kali dok. Tak dapat tidak. Dua kali dok. Dok mari. Dua kali dok. Mana apa? Dok mari. Kita kata dia dok mari. Dok mari. Dua kali dok. Mana apa? Mari. Tak dapat tidak. Mana apa? Mesti. Tak dapat tidak mana apa? Mesti, wajib. Tak dapat tidak mesti, wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Dia mesti ni, tak dapat tidak ni, wajib ni, dia kena faham juga. Kadang-kadang ada wajib dengan makna wajib syarak, ada wajib dengan makna mesti, makna lurah orang panggil. Sebab wajib, sunnatun, makruhun, haramun, itu semua bahasa Arab. Tapi kita jadi bahasa Melayu juga. Wajib, sunat, makruh, haram. Jadi bahasa Melayu juga. Dia Arab. Wajibun. Kalau bahasa kita mesti. Wajib ni mesti. Jadi ada wajib ni dia panggil wajib syarak. Wajib hukum 5. Kita ada hukum 5 dia panggil. Hukum 5 ni bukan hukum taklifi. Hukum taklifi ni hukum 5 tu. Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Itu panggil apa? Hukum syarak hak 5. Wajib syarak kita maklumlah, buat boleh pahala, tinggal berdosa. Sunat buat boleh pahala, tinggal tak berdosa. Haruh buat ke tak buat ke sama. Makruh buat tak berdosa, tinggal boleh pahala. Haram buat kena seksa, tinggal boleh pahala. Tu kita maklum tu, dah cerita panjang tu. Itu dia panggil apa? Hukum 5 orang panggil. Dia panggil hukum taklifi. Taklif kita tu lah, taklif hak kena atas batang tubuh kita tu. Ni dalam kehidupan kita ni tak lagi ada 5 hukum. Dalam kehidupan kita tak lagi ada 5 hukum, 5 hukum syarak ni. Wajib syarak contohnya. Tapi kadang-kadang di sini ni wajib syarak lah ni. Tak dapat tidak ni hak wajib pada syarak. Dia terkadang tak dapat tidak ni dia panggil wajib pada bahasa. Macam ginilah.
Kalau kita mengaji dalam bab hukum khusyuk sembahyang, kalau kita buka dalam kitab fiqh, ijma' ulama, sepakat ulama fiqh mengatakan khusyuk dalam sembahyang hukumnya adalah sunat. Sunat dengan makna khusyuk boleh pahala untung besar, tidak khusyuk tidak berdosa tapi rugi. Tapi kalau kita buka dalam kitab tasawuf, khusyuk wajib, dia kata khusyuk wajib. Dan kitab fiqh kata khusyuk sunat. Oh, jadi tak selain jadi belaga. Tak belaga. Lepas tu kena huram molek. Sekarang ni kita nak kira dari segi hukum. Nak segi hukum balik pada hukum syarak, hukum fiqh. Dan kitab tasawuf, tasawuf ni lebih pada penekanan pahala. Jadi kalau dalam kitab tasawuf kata khusyuk tu wajib, bukan wajib syarak. Wajib dengan makna nak pahala kena khusyuk. Faham tak? Kalau tak khusyuk, pahala kurang. Dosa ke tak? Tak. Mana bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, khusyuk boleh pahala, tak khusyuk neraka. Tu wajib syarak. Tiba-tiba khusyuk boleh pahala, tak khusyuk pahala kurang. Tu bukan wajib syarak gitu. Kalau khusyuk tu wajib syarak, khusyuk boleh pahala, tak khusyuk neraka. Tu wajib syarak. Tiba-tiba khusyuk boleh pahala, tak khusyuk kurang pahala. Tu bukan wajib syarak. Itu mana apa tu? Wajib pada ada lurah orang panggil pada bahasa, maknanya nak pahala, anak pahala mesti kena khusyuk. Anak pahala wajib kena khusyuk, mesti bahasa Melayu, wajib bahasa Arab. Ni kadang-kadang orang salah faham ni. Dia kata antara fiqh dan tasawuf ni, kita kena pakai tasawuf. Dia tak fiqh dan tasawuf, dia tak berlari hukum. Tak lari hukum yang sama. Tapi dari segi hak ni sebuah hukum. Hak ni sebuah pahala. Mana bukan dari segi hukum syarak kata wajibnya. Nak pahala. Nak pahala, kena khusyuk. Dia dalam kita kata dalam kitab fiqh ada seumpama begitu. Contoh kita kata, orang masbuk apabila imam rakaat wajib rakaat serta merta. Makmum masbuk apabila imam rakaat, maka makmum masbuk ni wajib rakaat serta merta. Tiba-tiba imam iktidal, dia tak rakaat lagi. Saat ni dia kata wajib rakaat serta merta. Bila imam iktidal dia tak rakaat, maka berdosa ataupun batal sembahyang gitu. Tak. Apabila imam iktidal dia tak rakaat, maka rakaat dia tidak dikira. Terus ni kata wajib. Wajib tu kan wajib syarak. Wajib dengan mana apa? Nak rakaat, wajib rakaat selalu. Nak rakaat, kita masbuk ni kan. Bila imam rakaat, nak rakaat. Rakaat selalu. Wajib dengan rakaat selalu kalau nak rakaat. Itu bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, buat boleh pahala, tinggal berdosa. Bila dia tak rakaat, bila imam masbuk ni tak rakaat, ketika imam rakaat, iktidal dia tak rakaat lagi, kalau wajib syarak kena berdosa lah. Ataupun kena batal semayang. Tak berdosa, tak batal semayang. Lepas tu dia mana? Rakaat tidak dikira. Tu wajib, bukan wajib syarak. Wajib dengan makna nak rakaat. Rakaat lalu. Lambat rakaat imam iktidal, rakaat habis. Rakaat tak kira. Kena tambah lepas tu imam salam. Tu bukan wajib syarak. Macam kita kata makmum wajib niat makmum. Makmum wajib niat makmum. Tiba-tiba makmum ni duduk belakang dalam saf yang sama, tak niat. Apa tak niat makmum tu? Dia tak mau ikut tu imam tu. Dah apa pergi juga, tak tahu ke dia. Contohnya. Maka nak gustang, tak boleh dah. Maka dia pun dalam sah yang sama, tapi tak niat makmum. Walhal dan kitab fiqh kata, makmum wajib niat makmum. Tiba-tiba, makmum ni tak niat sebagai makmum, maka tidak boleh ikut tu imam. Tak boleh ikut je. Bukan kata batal, bukan kata berdosa. Tapi kalau betul-betul nak ikut tu imam sungguh, wajib niat makmum. Tak niat makmum berdosa? Tak boleh ikut lah. Kalau buat-buat kebetulan, tak apalah. Buat-buat kebetulan. Kalau jenis tunggu lama, imam baca Fatihah kuat, dia pun cacat. Buat apa? Tunggu tu imam Fatihah tak habis, dia baca. Bila dia tu imam? Tak niat makmum pun. Bukan tu imam. Dia pun tunggu lama, tak baca, batal semayang dia. Dia orang lain tu. Orang lain, tu imam baca Fatihah kuat, tak senyap, dia makmum sungguh.
Sebab dia niat makmum. Jadi kalau kamu tak niat makmum, tak boleh buat gitu. Sebab nak ikut tu imam, wajib niat makmum. Ikut tu imam mana? Kalau tu imam baca Fatihah kuat lama pun, kita senyap cacang. Tu imam baca surah panjang, macam surah sejadah. Cacang. Sebab kita habis baca Fatihah dah kan. Cacang lama. Tak apa, kita niat makmum. Apabila niat makmum, barulah boleh ikut tu imam. Kalau tak makmum, tak boleh kan. Dia kata wajib niat makmum. Wajib kalau nak ikut tu imam. Kalau tak niat makmum, tak berdosa. Tapi tak boleh ikut lah. Buat-buat kebetulan lah. Tu imam baca Fatihah kuat, kita baca Fatihah retek. Imam baca surah panjang, kita habis dah surah, kena ambil surah lain pula. Kena biar jadi, tak tunggulah kita kata, tak duduk saja. Sebab kita bukan makmum. Jangan kita kata makmum wajib niat makmum untuk supaya kita boleh turut tu imam. Kita rakaat pertama, tu imam rakaat kedua. Tu imam tahiyat awal, kita tahiyat awal juga. Walah mana ada tahiyat awal rakaat pertama. Tapi sebab kita tadi niat makmum, maka walaupun kita rakaat pertama, tu imam rakaat kedua, tu imam tahiyat awal, kita tahiyat awal jugalah. Tapi kalau kita tak niat makmum, kita ingat ke tu imam ni rakaat pertama barunya, kita pun turut, tak niat makmum kan. Tu imam kena rakaat kedua dah. Dia pun congok tahiyat awal. Kita boleh tahiyat awal? Tak boleh sebab kita tak niat makmum. Betul kan? Kena bangun cacang. Nampak dia orang. Tak apa lah, kita kira pula kira kat apa dah niat makmum. Gitu je lah. Yelah, biar betul kita kira tu lah. Apa nak cerita sini? Makmum wajib niat makmum. Kalau makmum tak niat makmum, berdosa. Tapi tak berdosa. Mana apa situ wajib, bukan wajib syarak. Sebab kalau wajib syarak, niat makmum boleh pahala, tak niat makmum berdosa. Tu wajib syarak. Nak cerita sini, mana wajib ni kadang-kadang wajib syarak, wajib kadang-kadang dengan makna mesti. Macam dia kosong. Wajib kena kosong dan kita tak tahu. Sebab apa? Dinilai kok pahala. Nak pahala kena kosong. Tak kosong, dosa kedok. Tak kosong, pahala kurang. Tu makna bukan wajib syarak. Sebab kalau wajib syarak, kosong boleh pahala, tak kosong neraka, kena seksa. Baru kena wajib syarak. Tak. Dari segi hukum syarak, kosong ijma' ulama sunat. Kosong untuk besar, tak kosong, rugilah dianya. Pahala semayang dia kurang. Ni kadang-kadang bolong sini ni. Konon-konon baca tasawuf, tak faham hukum. Jadi akhirnya nampak pekok kosong sunat, tasawuf kosong wajib. Jadi macam tak sama. Tak sama. Cuma kau tak faham je. Sama. Ni hukum syarak. Ni kata wajib kalau nak pahala. Sebab kalau wajib syarak bukan nak pahala. Sebab apa? Nak lepas dia seksa. Tu wajib syarak. Kalau buat pahala lah. Tapi kalau tinggal kena seksa. Tu wajib syarak. Ni tak ni tak kosong, kena seksa. Tak. Pahala kurang. Tu bukan wajib syarak kita. Jadi barang yang tak dapat tiada, barang hak mesti, hak ni wajib ni, wajib pada syarak. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap mukallaf. Kalau main duk tiap-tiap ni, kalau wajib aini lah. Kalau wajib pada tiap-tiap mukallaf, makna apa? Wajib aini, wajib atas tiap-tiap, wajib atas seorang-seorang. Kalau wajib kifayah, wajib kifai, daya semua orang, seorang daripada orang lain. Tapi kalau kata wajib bagi tiap-tiap, tu wajib aini, wajib atas masing-masing. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang akil, berakal, serta balik, serta sapoma. Apa wajib bahawa mengetahui akan dia. Dalam ni kitab kecek ni akan menyatakan, membicarakan perkara yang wajib bagi tiap-tiap mukallaf kena tahu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu. Mana apa sini? Hak dalam kitab ni adalah ilmu fardu ain. Hak ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu. Dia mana-mana kitab pun samalah. Kalau kata wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui, maka dengan makna bukan mengetahui, belajar hingga tahu. Sebab yang wajib kepada kita adalah ikhtiar dan usaha. Yang wajib kepada kita adalah buat asbab.
Apa asbab yang wajib kepada kita? Belajar, tuntut ilmu, cari ilmu, mengetahui, reti, faham, pandai. Itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak wajib kitanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nabi kata talabul ilmi, tuntut ilmu hak wajib. Tuntut ilmu, cari ilmu hak wajib. Reti pandai qada Tuhan. Kalau kata mengetahui pandai tu wajib, kalau orang hak kurang cerdik, cerdik tapi tua dah baru nak ngaji, orang agama, nak reti, nak pandai orang ni. Kalau wajib mengetahui, tak wajib belajar hingga tahu. Mengetahui itu qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak tanya kita pandai ke tak pandai, Tuhan tanya kita belajar ke tak belajar. Tapi hak nak belajar ni, hak dalam ni dia akan datanglah. Hak tak dapat tidak, hak fardu ain. Dia cari ilmu belajar ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat kita cari ilmu, ada hak wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah, ada hak sunat. Jadi hak dalam ni hak fardu ain. Hak fardu ain kita kena tahu, belajar hingga tahu. Sebab nak belajar ni dia tak boleh pakai benda ni, pakai gadah apa panggil? Gedah apa panggil? Pakai gedah. Pakai hurung situ, hurung sini, jerebah situ, jerebah sini. Belajar, dia kata. Dah belajar ilmu mana? Belajar ilmu agama lah. Ilmu agama ni, ilmu agama Allah ni luas. Ngaji sampai aku mati pun dah habis. Ilmu agama Allah ni dah belajar hak mana? Hak fardu ain ke hak fardu kifayah? Oh, dah tahu mana kita pakai belajar je. Orang panggil apa ni? Tak ada panduan. Tak ada apa? Tak ada arah tuju. Tak tahu. Hak mana wajib fardu ain, hak mana wajib fardu kifayah. Kita bukan ngaji macam orang duk pondok ngaji belah-belah uti. Duk pondok belah-belah uti. Masa saya ngaji dulu pak sebelum subuh 2 uti dah. Sebelum subuh 2 uti dah. Belah-belah uti sehari semalam. Oh tu tak apalah, dia ada belaka dalam tu. Tapi kalau kita mengaji sekali sehari ke, sekali seminggu ke, 2-3 kali seminggu ke, tu kena cari molek biar betul-betul fardu ain. Sebab kita belajar ni fardu ain. Fardu ainnya tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita tak belajar fardu ain ni, makna kita meninggalkan kewajipan. Bila meninggalkan kewajipan belajar ilmu fardu ain, maka berdosa. Berdosa kenapa? Kerana meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Patut berdosa tu bila? Setiap saat kita berdosa, setiap saat malaikat akan catat dosa meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Setiap saat malaikat catat kita meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Dan di antara sekeji-keji maksiat adalah mengekali jahil ilmu fardu ain. Belajar fardu ain ni dengan semayang 5 waktu tu sampai khilaf ulama mana besar antara kewajipan semayang dengan kewajipan belajar fardu ain. Sama-sama kewajipan belaka, semayang pun fardu ain hak 5 waktu, belajar pun hak fardu ain, ada fardu ain, ada fardu kifayah semayang ni. Belajar ni sama macam semayang. Tapi antara kewajipan semayang dengan kewajipan belajar ni sama-sama besar ni, mana hak nombor 1? Mana paling besar sekali? Kebanyakan ulamanya kewajipan semayang hak paling besar sekali. Setengah pandangan ada kewajipan belajar lebih besar daripada kewajipan semayang. Sebabnya apa? Kalau semayang tak belajar panggil semayang ke? Dia kat tu pula. Mana apa ni? Sama-sama kewajipan yang besar. Jadi di antara sekeji-keji dosa maksiat adalah mengekali jahil fardu ain. Jadi oleh kerana belajar ni fardu ain tauhid fiqh tasawuf, kita kena tunaikan tuntutan kewajipan ni. Jadi nak belajar kena cukup ni lah. Jangan pergi jembuk lain. Pergi jembuk fardu kifayah. Dari segi hukum kita meninggalkan fardu ain, kita pergi jembuk fardu kifayah, haram awal lagi dah. Dah lah. Kita masih lagi tidak menunaikan kewajipan belajar fardu ain.
Kita pergi belajar fardu kifayah tu berdosa pula kitanya. Kita kata jerembung, sini kelah fardu ain, sini kelah fardu kifayah. Kita pergi jemur fardu kifayah, hukumnya berdosa. Kalau kita tak selesai lagi fardu ain. Ginilah kita kata. Jerembung semai fardu dengan semai jenazah. Mana kamu? Semai fardu lewat dah ni. Lewat dah, nak habis waktu dah. Noh bunyi ni orang mayat-mayat ah. Kita pergi jemur mayat-mayat. Mana kira? Betul buat kerja kita. Fardu dok lagi nak pergi jemur mayat jenazah. Itu hak jerembung. Hak tinggal tu hak fardu ain. Main mana dah dok belajar fardu kifayah je. Dia dalam kitab setengah mengatakan fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Setengah pendengar mengatakan fardu ain adalah ini Quran dan hadis, tafsir dan hadis. Itu setengah kitab. Antara dua ni bukan bercangguk, bukan berlainan dah. Tauhid, fiqh, tasawuf yang dia katakan fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf yang sumbernya Quran dan hadis Nabi. Cuma daripada Quran hadis yang telah dimasak oleh ulama, telah disusun oleh ulama, bubuh kitab suku-suku. Hak Quran hadis cerita bab tauhid, bubuh nama kitab lain. Quran hadis cerita bab fiqh, bubuh dalam kitab lain. Quran hadis cerita bab tasawuf, bubuh dalam kitab lain. Supaya apa? Supaya memudahkan kita belajar. Maka Quran hadis hak sumber asal ni jadi fardu kifayah. Tapi kalau kita berkemampuan, tak mau ambil ini hak ulama susun tauhid, fiqh, tasawuf yang sumbernya Quran hadis, sebab ulama tak boleh reka agama. Ulama tak boleh reka agama. Jadi tauhid, kitab tauhid ke, kitab fiqh, kitab tasawuf ke, semuanya adalah mana maksud pengertian Quran dan hadis Nabi. Tiba-tiba kita nak ambil hak sumber asal. Kita nak direct kepada hak asal Quran hadis untuk melengkapkan fardu ain. Pun tak apa. Jikalau kita mampu. Sebab nak memahami ayat Quran, belah-belah ilmu pula kita kena ada dada. Padan. Kita ilmu bahasa Arab pun tak tahu. Kalau pandai ilmu bahasa Arab pun, ilmu usul tafsir, ilmu mustalah hadis, panjang pula nak kena mengaji. Sebab ulama-ulama yang menghuraikan Quran hadis bukan kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf ni ulama mana? Ulama yang hafaz Quran. Ulama yang ingat hadis puluh ribu hadis dada. Ulama yang hafaz Quran, ulama yang ingat hadis apa ke puluh ribu, yang menghuraikan ilmu Quran, ilmu hadis, bubuh dalam kitab suku-suku pula. Bukan hafal Quran macam orang Melayu hafal Quran. Ulama yang ingat Quran serta dengan hukum hakam yang ada dalam Quran. Kita orang Melayu ni ingat Quran, ingat baca je, apa makna dak reti apa pun tak jadi apa pasal tu. Lepas tu kita kembali pada kisah-kisah ulama terdahulu kan. 9 tahun, 10 tahun hafal Quran. Bukan hafal Quran macam orang Melayu ni. Oh ni belah-belah tahun hafal Quran pun setakat boleh baca je. Dia boleh beramal dengan ayat Quran. Nak beramal macam ni tak tahu pun apa makna ayat Quran. Jadi ulama-ulama muktabar ni lah untuk memudahkan kita ambil ilmu Quran, ilmu hadis, bubuh dalam kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi kalau kita nak ambil pada sumber asal, terpulanglah kalau kita berkemampuan. Gitu je. Agak-agak mampu. Kita gini je lah. Ini orang panggil apa? Perumpamaan lah. Kita setakat gi beli di store tu lah. Nak kayu pasal mana? Nak papang ke, nak tiang ke, nak buat dinding ke, gi cari store kayu. Padahal gitu je. Ke nak ambil semua asal? Nak pergi masuk dalam hutang tu, nak pergi tebang balok. Pergi lah tebang balok. Kena ada alat, kena ada lori, kena ada lesen. Pergilah. Tambuh ni, hak someng ni. Ni bukan balok. Dah bukan balok, apa dia? Hak someng tu, hak di store kayu tu, bukan balok, apa dia? Balok lah tu. Balok besar tu, hak ni, hak nipi. Hak tu orang siap dah. Hak tauhid fiqh tasawuf ni, ulama siap dah untuk kita. Ambil hak siap dah. Kita nak pergi jemur hak asal, nak jemur hak sumber asal. Kita jemur. Kalau kau. Jadi akhirnya tafsir dan hadis
dipanggil ilmu fardu kifayah. Fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tadilah kita terhak, kita mengaji tak banyak mana. Kita kena selesai hak kewajipan lah. Selesai hak kewajipan. Biar ada panduan. Panggil apa ni? Kita tak mewah. Bila kita tak mewah ni, kita kena dahulukan keperluan kita daripada kemahuan. Keperluan. Macam kita kata kehidupan. Kita tak banyak mana duit. Guna duit tu untuk keperluan. Kemahuan kita banyak. Kalau ikut kemahuan, penuhkan keperluan terlebih dahulu. Ada lebih. Sebab kita ni orang senang. Belilah pula kemahuan kita. Sama dengan belajar. Kalau kita belajar ni masa tak mewah, kita dahulukan keperluan. Mana? Kewajipan fardu ain kita. Kalau kita mengaji tu banyak ni macam duk pondok ngaji belah-belah uti, tak apalah hak keperluan kita ngaji, hak kemahuan kita. Kita berahi apa? Bagi pekok sama pada apa? Tapi dalam tu hak keperluan cukup sebab dia ngaji belah-belah uti sehari. Tapi kalau kita tak mewah, kita kena dahulukan keperluan. Kalau kita tak mewah mana, pendapatan kita rendah, tapi keperluan kita tak cara. Kita kira kepada nafsu kemahuan kita je, boleh hidup kita. Wahara keluarga. Sama je kok. Kita ngaji sikit, tapi dia ngaji hak fardu kifayah aja. Punah ganah kita. Tak lepas kita daripada kewajipan belajar ilmu fardu ain. Kemudian kita belajar ilmu fardu ain ni pula adalah amal kita. Hak berkaitan agama harian kita. Mana berkaitan agama harian kita ni bukan semayang je. Hak paling besar agama harian kita pegangan. Jadi ilmu fardu ain inilah yang dapat memastikan bahawa kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ni kan duk suruh Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah semua ngaku belaka. Hak mana sebenar ngaji molek. Kita ngaji molek. Ahlussunnah wal Jamaah ni dia glamour. Benda molek. Pakat guna nama belaka. Pakat guna agama. Hak sebenar kita kena ngaji molek. Mana kau akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Itu fardu ain. Kehidupan agama kita. Kehidupan agama kita semayang, tiang agama. Semayang biar molek. Syarat cukup, rukun cukup. Kehidupan agama kitanya, jaga hati. Jangan bersifat dengan sifat mazmumah. Kita kena bersifat dengan sifat mahmudah. Kena ngaji ilmu tasawuf. Ini agama. Tak ada ni? Tak. Tu ngaji baru tu. Tak kira amal lagi. Tapi antara belajar dengan amal dia seiring. Belajar dengan amal seiring. Imam Ghazali mengatakan belajar dan amal ni, ilmu dan amal umpama dua permata. Tapi dua ni seiring. Tapi kalau orang tak faham, dia kata ngaji saja tak beramal, dia kata. Apa dia tak beramal? Dia kata ngaji saja kata dia. Tak payah ngaji banyak-banyak, tak ada nak amal, dia kata. Kita belajar sikit-sikit, jumpa seramasa. Jumpa seramasa. Bila jumpa se pun tak tahulah. Sepetula semayang sepetula pun. Tak ada comel-comel pun. Dia kata orang tu belajar tak beramal. Kalau dia belajar tak beramal, salah dia. Yang kita tak belajar tu buat apa? Kita tak belajar sebab ada orang belajar tak beramal. Tu dia. Kita belajar beramal lah. Dia pelik. Orang, dia kata orang tu belajar tak beramal, maka dia tak mau belajar lah. Sebab tak mau belajar? Sebab ada orang belajar tak beramal. Gitu. Jadi pelik. Kita belajar, lepas tu kita beramal. Lepas tu macam mana pula kita kata orang tu belajar tak beramal? Macam mana kita kata orang tu belajar tak beramal? Amal ni bukan nampak zahir je. Contoh kita kata, kita belajar pegangan. Ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang. Semua yang berlaku ni susunan Allah. Semua yang berlaku ni kerjaan Tuhan belaka. Makhluk tak bekas sama sekali. Kita cuma ada sikit peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Ikhtiar usaha kita terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Kita berpegang di akidah. Mana ada amal-amal, mana ada nampak di zahir. Tapi pegang di akidah tu dipanggil amal. Sebab tu akidah di dua, mengetahui dan berpegang. Mengetahui ilmu, berpegang tu amal. Akidah mengetahui tanpa berpegang, mengetahui tanpa beramal, tak sah lagi akidah. Mengetahui tanpa beramal macam orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam reti sangat sebab dia masuk majlis ilmu Nabi.
Tapi kenapa dihukum dia kafir? Sebab dia tak beramal, sebab tak berpegang di akidah, tidak bubuh kepercayaan di akidah. Apa kita beramal tu? Tapi kalau kita mengaji hak sebenar ni, memang beramal lah. Ni akidah di sunnah, kena pegang molek ni, pacak dia akidah molek ni. Tu beramal orang panggil. Tapi ada cakap mulut, duduk sebut Tuhan belaka gitu. Kalau semayang kita mengaji molek dah hal syarat rukuk, semayang sama macam orang lain, 5 waktu, rakaat yang sama. Tapi hak tak belajar semayang pasal lain. Tapi nampak rupa macam supaya je. Orang belajar ada skill dia semayang. Orang belajar syarat cukup, rukun cukup. Orang tak belajar syarat belum tentu lagi. Orang tak belajar ni kadang-kadang rukun budak sempurna. Ini contoh kita kata. Bunyi macam mudah. Kita basuh muka, kena wuduk, kena rata sekilas muka. Tiap-tiap bulu yang tumbuh dalam kawasan muka kita kena basuh belaka. Mana contohnya? Misal kena basuh, bau kena basuh. Sebab apa kena basuh? Dalam muka dia tumbuh. Janggut kena basuh. Sebab apa? Tu tumbuh di dagu. Dagu tu muka. Lepas tu sekber, bau lain, sekber lain. Bau hok lekat pipi yang. Sekber mana sekber? Nak sekber? Ni sekber ni sekber. Dia nak pegang tak boleh lah. Dia sekber ni macam rambut lah. Kalau rambut panjang, sekber panjang. Sekber ni tumbuh mana? Tumbuh di kawasan kepala ke tumbuh di kawasan muka? Tumbuh di kawasan kepala ke kawasan muka? Ke muka mana? Muka dia gini. Erong gitu. Muka dia gini yang bulat. Ni tumbuh mana ni? Tumbuh dalam kawasan muka. Wajib kena basuh. Tapi persoalan kalau orang puan, rambut dia panjang, sekbeng dia panjang, masa dia pakai sekah hitam tu, sekbeng dia pun mana? Bulu belakang. Time semayang dia tubik ke dah? Kalau orang ngaji dia waktu tubik. Kalau orang tak ngaji dia waktu tubik. Dah kalau dak tubik, tak kata bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, tak sah wuduk, tak sah semayang. Semayang nampak serupa dengan orang lain juga, tapi tak sah semayang. Tu bezanya orang beramal dengan ilmu, orang beramal tanpa ilmu. Tapi nampak semayang belaka. Tapi orang ni semayang dengan ilmu, orang ni semayang tanpa ilmu. Lepas tu dia kata, supa je. Orang belajar beramal, supa juga dengan dia. Supa apa? Dia buat dengan ilmu. Ni ada orang dia mengaji, bunyi sekbeng ni, dia pun mesej ke bini dia. Membasuh dak sekbeng ni. Jadi bini ngigah, tak tahu apa. Dah tak faham apa benda. Balik tanya mu, dak tu bik sungguh kata dia. Dak waktu keluar, duduk belakang gitu. Kita ingat masa budak-budak lagi, tengok orang tua-tua. Ni, dia rebok mak tubik ni. Dia rebok duk tubik. Kita hak ni je wajib tubik. Ni atas ni ada selagi ni atas ni. Ni. Mana kita nampak macam dia macam lajak dalam kawasan muka sikit ni dari sini ni. Pasal tak? Sekarang ni rambut kita gini kan. Jadi kalau muka bulat ni macam ni mari ada ke depan ni. Ni. Dia mari macam masuk kawasan muka ni. Jadi mazhab Hambali hak ni muka. Nampak orang lelaki tu kan dia masuk tadi. Jadi masuk ni dia kalau kira nak masuk dalam kawasan bulat muka. Depan ni sikit. Mazhab Hambali hak ni muka. Hak ni muka, sekber muka, mahalul tahzih dia panggil. Hak ni muka juga. Mazhab Syafi'i hak ni kepala. Hak ni je muka. Jadi mazhab Syafi'inya hak ni wajib waktu tubik. Wajib juga mazhab Syafi'i kita sekber wajib waktu tubik, hak ni sunat waktu tubik. Sunat je. Tapi orang tua dia waktu tubik habis kan. Hak ni dia waktu tubik, hak atas ni dia waktu tubik. Itu mazhab Hambali gitu. Tapi nampak dia waktu tubik tau. Tubik dia pun basuh muka. Tu tengok jadi macam payah pula apa. Sebab bila sekber tu panjang, bila basah ni berjeruk baju ni neleh air. Tu kalau setengah puan dia kerak pun tetap ada, tapi mana mudah sikit basuh. Tapi setengah tak tahu pun. Biasalah kelah. Sekber ni wajib kena basuh dalam ambil semayang. Dah ramai-ramai seorang dua orang je tahu hak wajib kena basuh. Hak ramai-ramai tu tak tahu belaka. Gua nak kira. Kalau orang belajar, dia tahu, dia kenal najis. Dia tahu cara mencucikan najis. Kalau tak belajar, dia tak kenal pun najis. Budak jeluak dia kata tak najis. Apa najisnya budak jeluak?
bor tubik susu sakning barunya. Bukan basi pun susunya, bukan busuk pun susunya. Apa nak najis? Walah bila sudah masuk dalam maidah, masuk dalam perut besar, keluar balik hukum najis walaupun tak berubah sekalipun. Maka tak kena najis. Dia tak basuh, dia bakal lak-lak gitu je. Lepas tu, sekarang habis semayang, kaki basah, pijak tempat najis, najis berpindah ke kaki. Semayang tidak sah. Orang belajar dia kena najis, semayang dia sah. Orang tak belajar dia kena najis, semayang tidak sah. Rupa semayang macam sama. Tiba-tiba dia kata, tak ada amal pun serupa. Dia kata, tak serupa. Beramal dengan ilmu, dengan beramal tanpa ilmu takkan serupa. Kalau berhati pula, kalau berhati, kita belajar bab ikhlas, belajar bab syukur, belajar bab sabar, riak, wujud takabur, hak mazmumah pun kita belajar. Dah, mana orang nampak? Dalam perut masing-masing. Ke mana? Ke mulut dia sebut syukur sabar, tawakul. Begitu. Ada dalam hati, amal hati. Lepas tu riak, wujud takabur dia buang. Itu amal hati. Tapi kalau tak belajar, riak pun kita, amal ni wujud pun kita, takabur pun kita. Rupa zahir macam awak ibadat. Hakikatnya bersifat dengan sifat yang dosa besar tanpa ilmu. Tapi tengok macam supaya je kata dia. Orang belajar tak beramal. Lepas tu tak mau belajar, ni bukan. Belajar dulu. Beramal tetap dah. Pegangan kita kena pegang molek, mayabang, temah tu beramal. Hati kita jaga molek, tu dia panggil beramal. Hak tu wajib. Kemudian amal sunat tak bertambah pun, tu cerita kedua. Nak cerita bab amal sunat, cerita yang kedua pula. Tertik terni hak wajib, kita nak apa ni? Nak memperbanyakkan amal sunat pula. Itu atas kurniaan Tuhan masing-masing. Amal sunat ni Tuhan beri tak sama. Ada orang ilmu cukup, hak wajib cukup. Ada orang dia kalau ngaji Quran rajin sungguh, main sunat kodo-kodo je. Ada orang main sunat rajin, ngaji Quran kodo-kodo je. Tak sama Tuhan beri. Ada orang main sunat malah kodo-kodo gitu. Ngaji Quran pun padang semuka saing berti dah lah. Tapi kalau bak khidmat, bak tolong, hak ni main sunat rajin pun lalu biras apa dia tengok keling. Adalah tu orang ambil main sunat rajin tapi malah nak khidmat malah. Kalau bak ngaji Quran rajin, lepas tu sepo Quran rehab dilok je. Mana pun ni Tuhan tak sama. Ada orang main sunat tak berapa rajin mana, ngaji Quran tak berapa rajin mana, bab khidmat ni jenis malah. Orang berat tulang panggil malah. Tapi kalau bab sedekah jariah agak ke dia. Ni main sunat je rajin, sedekah jariah mak kedeku. Ni ngaji Quran je rajin, kalau derma-derma seria je ubuhnya. Seria lah ni aiskrim tadi nak beli Tapi orang ni walaupun nampak gitu tapi bak derma Tuhan beri ke dia waktu. Tak apalah. Janji ikhlas lillahi ta'ala. Penting hak wajib selesai. Akidah comel, mayabang pun comel, hati perut pun comel. Hak sunat tu ikut Tuhan beri. Lepas tu kadang-kadang orang tua-tua dulu, orang soleh-soleh tua dulu, tak ada banyak amal pun. Tapi benar kehidupan dia berkat. Sampai ketua nampak zahir keberkatan kehidupan dia. Amal dia biasa je. Kalau ngaji Quran, pasal kita juga dia ngajinya. Tak ada kata sebulan, 2 bulan khatam kali dah. Macam kita juganya, sekali khatam pun mujur Tapi dia ngaji sama walaupun sikit-sikit pun. Orang ngaji sungguh ni sebulan khatam sekali, 2 bulan khatam sekali. Tu ngaji sungguh. Ni kalau bos setahun sekali, tapi dia ngaji sikit-sikit. Main sunat dia biasa-biasa je, kapik-kapik je. Kalau kata semai malam, dia bangun kakak subuh je, dia bangun. Ada biasa je. Tapi kehidupan dia sebab apa? Ilmu akidah kemah, ilmu semayabang kemah, ilmu hati kemah. Itu fardu ain. Itu agama kita. Jadi kalau tak ada panduan ni, kata dia dia pakai redah, pakai jubah situ, jubah sini ikut suka tak boleh. Belajar ni wajib mana? Ada wajib aini, ada wajib kifayah. Hak aini tu hak mana? Itu kata kena kemat. Hak nak kitab ni dia kata hak tak dapat tidur dalam kitab ni wajib kita kena tahu. Tapi dalam kitab ni cuma ada tauhid dan fiqh, tasawuf tak ada. Tasawuf tak lain lah pula. Kita ada tauhid, hak kita baca ni hak tauhid, kemudian hak
kelas minggu lepas kita baca hak pekoh gitulah, dia ada tauhid, dia pekoh dalam hak ilmu yang tak dapat tidak kepada kita kena tahu, wajib mengetahui. Tapi tadi wajib belajar hingga tahu. Cuma kalau kita belajar ni tak dapat menguasai ilmu, macam tua-tua belajar, dia tak boleh nak alih lah. Tak nak alih. Boleh tak reti dah alih. Kita dulu kan ngaji Quran kan, selagi dah betul tak boleh alih. Dia ni ada alih-alih. Selagi tak betul kan, tak alih dia kata. Tak alih lagi. Alih selu-selu. Alih. Sama lah kalau kita ngaji fardu ain tak lepas, sebab kita ngaji tua, mana ingatan kita pun tak kuat mana, tak boleh nak pindah lah. Kena ilmu yang sama, tauhid fiqh tasawuf, tauhid fiqh tasawuf. Adapun apabila kita dapat menguasai ilmu agama Allah ni luas, belajar ilmu lain kata. Tapi nak bebas boleh belajar ilmu lain tu, kena lepas dulu hak fardu ain. Begitulah. Ni kadang-kadang ialah bila itu banyak kelas-kelas orang pecing-pecing. Memang orang pecing-pecing ustaz. Hak ngaji kelas ustaz pecing-pecing tu bukan pecing barang tu dia kata. Mana pula dak pecing barang. Orang kerja tu ngaji you belaka tu dia kata. Mana orang pakak-pakak lah. Masing-masing belajar lama. Sampai peringkat boleh tanya. Ustaz hak bab pegangan dengan bab semayang ni, hak mana tauhid, hak mana ilmu fiqh, dia boleh tanya. Sekarang ni kita tekankan kena ngaji ilmu berkaitan dengan pegangan, kena ngaji ilmu berkaitan dengan semayang bang. Lepas tu tersebutlah kena ngaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tanya, hak ilmu hak bab akidah, ilmu bab semayang, hak mana hak tauhid, hak mana hak fiqh. Hak tu boleh tanya. Boleh jawab tau. Kalau hak semayang ngaji tauhid lah. Kalau hak pegangan ngaji fiqh. Oh gitu, percaya tak tahu. Tapi tak tahu mana tauhid mana fiqh. Tapi dengar lama. Dia orang seumpama dia berhi ngaji Quran. Dia berhi ngaji Quran. Pas satu kelas Quran, pas satu kelas Quran. Baguslah ngaji Quran ni. Setengah orang tak mau ngaji Quran. Kita dia berhi ngaji, Quran tak berhi. Sebab apa Quran tak berhi? Sebab Quran ni buka mulut. Boleh bermarkah lalu dah. Dibuka mulut mula-mula depan tok guru tu boleh bermarkah lalu dah. Kalau ngaji kita hanggup belaka baru dengar sok modoh ke, ataupun tak faham ke, gitu. Apa gitu tak faham. Dia orang tahu. Lepas tu ngaji kitab orang malu mana? Kalau ngaji Quran buka mulut dia. Pesen ni ngaji orang malu. Tapi baguslah ni ngaji Quran. Tapi kita kena ingat, ngaji ilmu Quran fardu kifayah. Kita nak baca Quran, wajib fardu ain kita kena belajar. Tapi baca Quran hukumnya sunat. Sebelum kita nak jemur sunat, kita kena selesai wajib dulu. Dia kena gitu. Kita kena isi masa kita wajib dulu. Orang ngaji Quran hak asas-asas sudahlah. Baca Yasin, hak jantung Quran, baca kuliah, baca qul Allah, padahlah untuk sementara. Belajar tu je dulu. Lepas tu masa kita ngaji hak fardu ain lah. Isikan masa hak fardu ain. Tiba-tiba dah. Akhirnya akidah pun tak ke mana hala. Dia kata lama dah ikut kelas. Kelas tadi kadang-kadang kelas ngaji Quran, kelas tafsir, kelas hadis, cerita bab fadilat amal. Nak cerita bab fadilat amal ni biar betul dulu. Biar betul pegangan dulu, betul mayabang dulu. Fadilat ni semua hadis Nabi SAW. Tapi ilmu fadilat ni sunat je kita belajar, bukan wajib. Sunat. Apa tujuannya? Kita belajar ilmu fadilat untuk menggemurkan kita buat amal. Sunat. Tapi nak menggemar buat amal, kena pandai buat amal dulu. Ilmu ada tapi malah. Ilmu ada tapi malah. Malah tu kena baca hadis-hadis fadilat biar jadi semangat sikit kita nak buat amal. Tapi jangan kepada fadilah lalu, kita akan tertipu. Amal kita dah betul tanpa ilmu. Ni pahala, ganjaran. Pahala ganjaran kalau ilmu tak ada. Sama dengan dunia. Dunia nak upah, nak gaji mahal ni tanpa ilmu. Kena ada ilmu dulu. Kalau timbul bab upah gaji. Kalau kerjaan tak pandai, kerja tak pandai, kerja betul okey, nak upah tinggi. Nombor pandai dah kerja, nak upah, dia kata.
Gitu. Kerja dulu. Silat sedekah raya, dia potong gaji. Berapa? Bunuh habis barang dia. Kata pandai buat. Kena pandai dulu. Nak menggemurkan, cerita bab fadilah. Kalau tidak, kita akan tertipu tengok, ni kelebihan ni. Fadilah, ni kelebihan ni, fadilah. Tapi hukum akal. Kita main jemaah, fadilah. Betul main jemaah, fadilah. Ganda 7. Main jemaah ni pula ada 12 syarat untuk sah main jemaah. Jadi syarat dia pula. Kita mengaji bab taharah, bab wudu, bab najis, itu untuk sah semayang. Kita mengaji rukun untuk sah semayang, untuk sah jemaah. Dia ada 12 syarat pula untuk sah berjemaah. Kalau kita makmum, muafiq nak orang masbuk nak orang tu. Mana apabila nak fadilah pahala lebih ni, ilmu kena lebih. Itu semua dia atas ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Kena ngajuk dulu, kemak tu dulu. Barulah pergi daripada ilmu-ilmu yang lain. Dia nak comel berkaitan dengan ilmu ni, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Nak comelnya dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin saya ambil majlis putih tu kan, malah kami itu saya ambil khah dalam bab ilmu. Minhajul Abidin di kitab tu tebal. Saya tak baca kitab Minhajul Abidin, saya cuma ambil dalam bab ilmu. Sebab dalam tu dia akan cerita sukatan fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana. Dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab apa? Sebab kita nak biar tahu dulu apa yang kita nak belajar. Mana saya akan baca dah majlis putih hak malah kami itu, ayat malah kami. Habis bab ilmu tu saya akan pilih kitab. Mana bukan baca kitab Minhaj semua, bukan. Baca kitab Minhaj, suti kitab 10 tahun dah habis. tu detail kitab Minhaj. Tapi cuma kita nak ambil bab ilmu. Dia ada tujuh peringkat dalam kitab Minhaj. Yang pertama ilmu. Ilmu tu disusun. Akidah macam mana, fiqh macam mana, tasawuf macam mana. Sebab apa? Antara nama sehunya Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah. Sehu nama Imam Ghazali. Sebab kata kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin mungkin ada ulama yang pertikai. Kitab Minhajul Abidin tak ada ulama pertikai. Sehu nama. Tapi hak dalam tu cukup mustaq, terutama sekali dalam bab ilmu. Terutama sekali dalam bab ilmu. Dia akan susun kita mana ilmu yang kita kena tekan. Hak ni kita kira hak ilmu, hak wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang akil balik. Tapi kalau kita mak ayah ni pula, ilmu ni jugalah yang wajib kita ajar anak kita sebelum dia akil balik. Sebelum dia balik. Sebelum dia umur 15 belum balik, ilmu ni jugalah yang wajib kita ajar anak kita. Biar dia balik dalam keadaan dia cukup dah ilmu fardu ain. Itu kewajipan kita. Sekolah ajar dah. Faham lah. Sekolah ajar tu secara mana? Sebab kita semua sekolah belaka. Bukan sekolah belaka. Agak setara mana ilmu agama. Kadang-kadang orang ni apa dia lagi pergi sujud surah. Garik kan orang sibuk kan, balik kerja penat nak tengok anak-anak pula. Ni balik pergi belajar. Lepas tu balik rumah lepas isyak anak tidur dah. Yang kita duk belajar sekolah nama kening tak padang lagi ke? Dia cakap gitu. Saing dia ajak lah, gilah surah, mari ngaji. Kita belajar dah sekolah. Belajar satu belajar agama Siapa tu? Apa kata katang belajar agama, nak belajar apa lagi? Bila kawan ni ajak dah ambil hati saing, gilah. Gi. Orang ngajar malam ni semuanya aku dah reti belaka dia kata. Saat ni dia rasa dia reti. Dia belajar agama di sekolah. Lepas tu barulah lekat. Ngaji gatik lah dianya. Sebab apa? Dah reti belaka orang ngajar. Maknanya samalah kita belajar sekolah tak lepas ilmu agama fardu ain. Anak kita pun sama lah. Orang ni nak kira. Itu kewajipan atas kita. Ni cerita ni kewajipan diri kita sendiri. Wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu ni. Jadi dalam kitab ni akan datangkan hak perkara yang tak dapat tidak. Wajib kita mengetahui mana daripada iman dan Islam dan aqaid tauhid dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripada beberapa kaedah agama Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fahma sabiqin warzuqna rizqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Ni sini dia ingat nak cerita sana. Dia tanya duk tahiyat, anak pakai paper ada kecil dalam duk tariba. Ada kau dikira menanggung najis. Dikira menanggung najis lah. Mana kalau kita segerakan alih budak tu, main kita tak batal. Segera. Nak buat kan ni? Kita akak tanggung najis jelas-jelas lagi batal. Nak buat kan ni? Nak segong. Mana kalau anak mari tariba tak ada buat apalah. Sebab najis kena kita kena lepas dari najis tu serta merta. Kalau dam tu lu qada tamak ninah ke lama dah batal sembahyang. Tu lu qada tamak ninah bukan tamak ninah mana duduk tariba kita lama nak kan ni. Kita akad dia tanggung najis. Sebab tu kalau kita katalah ni contoh. Najis jatuh tapi itu najis. Kita akad pio, kita menanggung najis. Kau tak nak kena, tunduk, tolok. Tunduk, tolok. Jangan tanggung, tolok. Dah tolok lekat pada batas situ je. Gini contohlah kita kata mudah. Kucing. Kucing mudah. Kucing tak najis, tak ada masalah. Tapi kucing hok nyakit. Hok punggung di jeluah. Tu. Dia bukan kurat dak, punggung di jeluah. Hok tahik dia punggung jeluah. Hok tu kalau dah kita retak semata tanpa tanggung dia tak apa. Main kita sah. Tu mudah-mudah sikit lah kita retak dia. Tapi jangan tanggung dia. Anak nak retak kau ni. Dia mari tariba kita punjar. Gitu. Tu payahlah. Tu payah nak lepas tu. Kalau memang anak mari tariba gitu tak dang kitanya. Batal sembahyang sebab memang menanggung najis. Wallahu a'lam.